Hai, bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram penumpang van jenazah. Kisah ini adalah sebuah kisah yang telah dikongsikan kepadaku. Semoga anda semua terhibur dengan kisah yang aku sampaikan kepada anda. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan, dipermudahkan urusan, dan semoga anda dalam keadaan yang baik. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram dariku. Van jenazah dipandu Ipin menderu laju meninggalkan Felda, Tenggaroh 1 menghala ke Bandar Kota Tinggi pada 2 September 2013 kira-kira jam 3.30 pagi. Selepas menghantar jenazah ke Felda tersebut, Ipin mahu segera pulang ke rumahnya yang terletak di Bandar Kota Tinggi, Johor. Perjalanan pulang pagi itu agak sepi. Tidak banyak kenderaan yang melalui jalan di antara Johor Bahru ke Mersing. Hanya sesekali van jenazah dipandu Ipin berselisih dengan kereta atau lori-lori kenderaan berat. Setengah jam memandu seorang diri dalam keadaan bosan, tiba-tiba Ipin dikejutkan dengan deringan telefon. Cepat-cepat dia menjawab panggilan daripada isterinya itu. "Abang kat mana?" "Balik tak?" tanya isterinya. "Dah hantar jenazah. Ni on the way balik," jawab Ipin lalu menamatkan perbualan. Tapi sebaik telefonnya diletakkan di kerusi sebelah dan melalui sebuah selekor tajam di kilometer 46.5, tiba-tiba Ipin tergamam. Manakah tidak, di depannya kelihatan sebuah kenderaan berada di laluan bertentangan. Selepas hilang kawalan, kenderaan itu bergerak ke kiri dan ke kanan sebelum berpusing-pusing beberapa kali. Sepatah kilat kaki Ipin menekan brek, serentak tangannya menyentap steering ke sebelah kiri, mengelak dari bertembung kenderaan tadi. Bunyi tayar menjerit, mencengkam jalan. Straight down. Suasana sunyi sepi. Badan Ipin menggeletar, jantungnya berdegut kencang. Akibat cuba mengelak kenderaan tadi, van jenazah dipandunya terbabas ke kiri sebelum melanggar penghadang jalan. Bila keadaan sudah tenang, Ipin cepat-cepat keluar dari van jenazah tersebut. Baru dia tahu rupanya van jenazahnya sudah tersadai di atas pembahagi jalan. Ipin meninjau keadaan sekeliling mencari kenderaan yang terbabas tadi. Tapi Ipin pelik. Kereta yang terbabas dan hampir melanggar van jenazahnya tiada di situ. Yang ada hanya van jenazahnya saja. "Pelik, mana pula perginya kereta tadi?" soalnya. Hairan sebab yakin kenderaan itu betul-betul terbabas dan mereka hampir melanggar. Disebabkan van tidak boleh bergerak dan handphonenya tercampak ketika kemalangan, Ipin gagal menghubungi sesiapa untuk meminta bantuan. Ipin berdiri di tepi jalan, niatnya mahu meminta bantuan daripada pengguna jalan raya yang lain. Tapi setelah hampir 20 minit menunggu, sekali lagi Ipin terasa pelik.
Hampir 20 buah kenderaan telah melalui kawasan itu dan sudah hampir 10 buah kenderaan ditahan. Tapi peliknya, tak ada sebuah pun yang sudi berhenti menghulurkan bantuan. Lebih pelik, semua kenderaan itu berlalu begitu saja, seolah-olah langsung tidak nampak kemalangan yang berlaku. Mustahil tak nampak, tepi jalan saja. Biasanya kalau ada kemalangan, mesti kereta slow. Ni semuanya laju, tak nampak ke? Bisiknya dalam hati. Akhirnya, selepas 20 minit, sebuah kereta berhenti dan bertanyakan kemalangan yang berlaku. Pantas Ipin meminjam telefon pemandu tersebut lalu menghubungi rakannya untuk meminta bantuan. Setengah jam kemudian, rakannya tiba bersama trak penunda sebelum van jenazah ditunda. Pemandu trak merakam gambar van tersebut terlebih dahulu. Gambar itu dirakam sebagai bukti van tersebut terlibat kemalangan apabila pihaknya mahu menuntut insurans nanti. 2 hari kemudian, Ipin terima panggilan daripada pemandu trak penunda tersebut. Ipin dah tengok gambar van insiden tu. Ada benda dekat van tu. Beritahu lelaki tersebut melalui telefon. Lantas, tanpa berlengah, lelaki tadi menghantar gambar dirakamnya ke telefon bimbit Ipin. Sebaik melihatnya, Ipin terkejut. Gambar itu menunjukkan ada rambut panjang mengurai keluar melalui cermin belakang van tersebut. Ish, rambut siapa pula? Macam mana boleh ada, bisik hati Ipin bertanya-tanya. Lagipun dia yakin ketika meninjau keadaan van bersama rakan-rakan yang datang membantu, tiada siapa yang perasan kemunculan rambut tersebut. Selepas melihat gambar itu, Ipin mula percaya. Dia yakin kelibat kereta terbabas dan hampir melanggarnya bukanlah kereta sebenar seperti disangkanya. Sebab itu, kereta tersebut gaib begitu saja. Sebaliknya, apa yang berlaku disebabkan ada sesuatu yang aneh mengganggu perjalanan selepas menghantar jenazah. Lagipun kalau hendak kata dia mamal, berhayal atau mengantuk, agak mustahil sebabnya dia baru sahaja bercakap dengan isterinya. Satu lagi, Ipin juga teringat kejadian pelik yang berlaku sebelum dia mengambil jenazah di hospital sebelum kejadian. Apabila tiba di hospital, Ipin terus masuk untuk uruskan dokumentasi menuntut jenazah. Sebaik selesai dan berjalan ke bilik mayat, salah seorang rakannya bertugas sebagai kaki tangan hospital malam itu menegurnya. Abang, kenapa van ni bau busuk sangat? Busuk? Apa yang busuknya? Ipin jadi pelik mendengar pertanyaan rakannya. Bila masa pula vannya berbau busuk? Fikir Ipin sendirian. Dia datang ke hospital dengan van itu dan tidak pula dia terhidu sebarang bau busuk atau kurang menyenangkan ketika memandu kenderaan itu tadi. Dek perasaan ingin tahu, Ipin terus pergi ke vannya. Memang betul, sebaik bukanya dijengah ke dalam van, serta-merta bau busuk menerpa hidungnya. Bau itu begitu busuk hingga tekak terasa loya. Bagi Ipin, baunya seperti nasi basi yang ditinggalkan terperap semalaman dalam kereta. Mulanya Ipin cuba mencari bau tersebut, tapi selepas puas selongkar, dia sendiri tidak pasti dari mana bau itu muncul. Tapi apa yang membuatkan Ipin lebih pelik, selepas van jenazahnya terlibat dalam kemalangan, serta-merta bau busuk tadi juga hilang. Bila teringat semua kejadian tersebut, Ipin mula tertanya-tanya, adakah bau busuk seperti nasi basi itu sebenarnya datang daripada makhluk yang menumpang vannya sehingga gambar rambut makhluk itu berjaya dirakam? Atau adakah antara makhluk itu juga dia terlibat kemalangan? Terima kasih kerana telah sudi mendengar kisah seram daripadaku. Semoga anda semua terhibur. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Bye.